kat loceng tu, bentuk loceng yang betul-betul macam yang dekat pintu tu kan. Lepas tu ada tali kuning ikat panjang macam serabut sikit. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku pergi cari rumah sewa. Bukan rumah sewa RM50 Rumah sewa RM50 pun aku pernah pergi. Tapi ni cerita dia, aku pergi cari rumah sewa masa aku nak study. Lepas tu adalah beberapa tempat yang aku nak stay, aku cari rumah sewa untuk disewakan. Dan dekat situ ada kejadian di mana aku sendiri mengalami masalah dengan rumah sewa tu dan mengalami masalah dengan penyewa tu. Okey, peristiwa ni terjadi masa aku belajar dulu. Kiranya sebelum aku duduk rumah sewa. Okey, korang pun tahu kan, lepas kita dah habis kontrak dengan hostel, kena cari rumah sewa sendiri kan. Dan itulah saat-saat paling genting sekali yang aku alami. Jadi masa tu yang ada mudah. Kita orang searching dekat mudah, lepas tu iklan dekat surat khabar kan. Zaman tu taklah zaman teruk sangat sebenarnya, dah maju pun. Tapi time tu memang itu je yang ada. Tak ada pun apps-apps seperti zaman sekarang ni kan, yang banyak gila apps membantu cari-cari rumah semua. Jadi masa tu aku terjumpa, aku tak ingat aku ke, tapi aku rasa macam aku, sebab aku cari dekat laptop. Aku terjumpa satu iklan ni di mana seorang perempuan yang buat post, dia nak cari housemate perempuan Melayu Islam. Jadi dia pun adalah post gambar bilik dia quite okay. Aku rasa macam okay kot bilik ni bila aku tengok kan. So aku nak duduk pun dengan kawan aku, so tak ada isu lah. Macam bilik tu macam luas juga. Lepas tu dia ada dapur. Kira dia ni macam kawasan apartment, kalau tak silap aku, bukan kondo, apartment. Dia dekat Bangsa ke? Okey, tak ingat. Lepas tu bila kita orang dah jumpa je tu, kita orang pun aku ke kawan aku tak ingat, kontak deal nak jumpa, nak tengok bilik dia dulu. So dia kata okey, sekian-sekian tarikh sekian-sekian boleh datang jumpa apa semua, nak bincang kan. Okey, kita orang pun pergi naik train. Masa tu tak ada transport apa semua. Pergilah sampai je kat situ, kontak dengan dia, cari. Dia ni macam first aku nampak dia tu kan, aku dah rasa macam tak berapa best. Dia ni aku kena kutuk tau. So cerita ni adalah cerita pengalaman aku. So yang selebihnya tu aku pun tak nak cakap lebih detail. Cuma aku mampu cakap kat sini, dia pakai serba hitam. Okay, dia pakai tudung labuh. Okay, nampak perfect lah. Lepas tu masa dia first buka tu pun aku dah rasa macam tak best. Aku dah rasa macam tak suka tengok dia ni. Kau pernah tak rasa macam kau tak pernah tahu siapa dia, kau tak pernah kenal siapa dia, tapi bila kau jumpa dia kau rasa macam tak suka? Mesti pernah kan. Lepas tu aku macam okay, lepas tu nak tengok. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu tau. Dia hanya boleh cakap bahasa Inggeris sahaja. Sebab dia ni muka dia tu lebih kurang mix Pakistan ke Arab ke, aku tak sure. Tapi tak berapa cerah lah kulit dia tu. Lepas tu dia pun jumpa masuk. Dia pun tunjuk lah bilik mana yang sepatutnya kita orang duduk. Lepas tu aku tengok, okay, apartment dia seriously cantik tau. Sebab dia macam bersih, dapur dia pun clear, macam seolah-olah apartment yang baru dia duduk tau. Tapi bila aku masuk je dekat dalam tu, first kali aku ada nampak satu benda merangkak tau. Daripada sudut koridor dia sampai ke satu sudut dapur kot, benda tu merangkak. Dia macam kau tahu tak yang robot cuci yang zaman sekarang tu kan, yang bergerak cuci lantai tu kan. Dia lebih kurang objek macam tu, tetapi bulat. Lepas tu kaki dia ada banyak sangat-sangat, laju sangat bergerak-gerak macam tu. Tapi dia ada bunyi macam zzz macam tu. Dia tak macam lipas, tetapi dia besar, bergerak laju. Aku macam fikir benda apa tu, tapi aku pun tak tahu je lah. Lepas tu tunjuk dekat bilik dia tu, aku pun tengok bilik dia. Buka saja bilik dia tu kan, ada satu benda, ada satu lembaga yang duduk dekat bahagian pagar tingkap bilik dia tu. Dia macam duduk tegak. Lepas tu dia punya bahu tu macam ni. Bila pintu buka je masuk, dia terus dia macam bergegar macam tu. Aku tak tahu itu benda apa, dan aku tak pernah jumpa pun seperti itu sebelum ni. Lepas tu aku cakap kat kawan aku, tanyalah dia. Member aku ni tengah discuss lah, tanya harga dia berapa, apa semua-semua. Lepas tu aku cakap dengan dia, macam ni, kita bincang dulu, tanya parents dulu, lepas tu nanti kita datang balik. Terpaksa cakap macam tu. Sebab satunya harga dia pun quite expensive. Boleh jadi reason juga kita sebagai student tak mampu. Dan satu laginya sebabkan keadaan di rumah tu, aku rasa macam tak sedap gila. Dan first aku masuk dalam rumah tu pun, aku dah rasa macam beremang yang teramat sangat tau. Seolah-olah macam rumah tu macam ada something yang big tau. Tapi tak nampak yang benda tu. Aku hanya nampak benda yang aku cakap dalam bilik tu, yang tak
fahamnya kenapa benda tu duduk kat bilik yang dia nak sewakan tu. Tapi aku husnuzon, aku tak adalah macam fikir bukan-bukan dia membela ke apa ke, tapi cuma tanda-tanda kat situ lah. And perempuan ni pula, dia sangat-sangat pelik. Cara dia bercakap pun pelik, cara dia bereact dengan kita pun pelik, dan membuatkan aku rasa macam tak naklah duduk rumah sewa dengan dia ni. Dia ni macam, sebenarnya adalah beberapa perkara yang membuktikan dia ni membela, tapi bagi aku macam tak adalah, tak mungkin kot. Peristiwa agak pelik lepas kita orang dah settle dengan dia. Maksudnya macam kata nak discuss kan, tapi dia memang beria lah. Cara dia tu macam-macam, dia mengharapkan kita orang proceed untuk bilik tu kan. Lepas tu aku cakap tak apa, kita nak kena bincang dengan parents dulu sebab kita tak ada duit. Apa-apa parents dia bayar. Okay, dia pun faham. Okay, sebab tu nak keluar tu, dia tutup pintu tu, dia pandang aku tau. Memang dia pandang betul-betul kena kat biji mata aku. Tapi aku macam tak, entah, macam aku cakap, aku ada satu perasaan yang aku rasa macam tak suka. Macam tak suka, tak nak lah macam tu. Tapi pandangan dia tu membuatkan seolah-olah macam dia nak nyatakan kat sini, kau kena ambil rumah dia. Tapi alam, at that time aku rasa macam tu sebab kita orang eye contact. Lepas tu waktu nak belah tu, dia tak tutup pintu lagi. Dia tengok kita orang sampai kita orang jalan lah. Lepas tu bila dah jalan baru dia ke dalam. Bila dia ke dalam, dia tutup tu, aku baru macam perasan tu ada bunyi kecing macam tu. Ada loceng dekat pagar dia. Dia ada pintu dalam, lepas tu ada pagar keluar. Kat loceng tu, bentuk loceng yang betul-betul macam yang dekat pintu tu kan. Lepas tu ada tali kuning ikat panjang macam serabut sikit. Tapi biasanya tali kuning tu kita jumpa macam orang buat benda khurafat macam tu kan. Tapi aku tak tuduh dia, alam. Cuma rasa tak selesa. And bila aku tenung dia, bila aku tengok kat rumah tu, ada satu perasaan. Okay, macam aku memang aku boleh nampak, tapi selain daripada nampak, kita ada satu feel yang macam, kalau aku lah, pengalaman aku sebelum ni, kalau aku berkomunikasi ataupun aku kenal dengan orang-orang yang ada tak kena, tak kisah apa-apa, dia akan rasa satu benda yang macam kita tak shock tau. Macam kita rasa meremang, lepas tu kita rasa macam panas, lepas tu kita ada rasa macam kau sendiri boleh rasa yang tak berapa selesa. Lepas tu aku pun balik dengan kawan aku. So kiranya perjalanan tu sebab kita orang lepas kelas terus pergi kat rumah dia, so dah take time kat situ tau. Bila balik ke rumah tu, aku rasa macam tak ada apa, kita just fikir macam mana nak cari rumah mana, sebab rumah tu pun agak mahal. Macam mana nak fikir-fikir, aku dah lupa lah pasal kisah sis yang dekat rumah tu. Lepas tu balik tu aku pun mandi. Lepas dah mandi nak get rest apa semua, masa tu still kita orang duduk dekat hostel tu kan. Malam tu sebelum tidur, aku macam bincang dulu dengan kawan aku kan, macam mana rumah dia gini. Lepas tu dia pun cakap, okay, kalau tak ada sangat ambil je lah rumah tu kan, sebab dapur pun okay. Kiranya ambil je lah bilik yang kita orang tengok tadi tu. Tapi aku cakap tak apalah, esok kita try cari dekat bahagian belah depan kat Pandan Jaya ke apa ke. Aku cakap macam tu kan. Jadi kawan aku pun okay. Malam tu masa aku nak tidur tu, aku dapat satu mimpi. Bila aku dah mimpi tu, aku macam memang ingat lah mimpi dia. Dia macam seolah-olah bagikan tanda-tanda yang manis tau. Maksudnya dalam mimpi tu, aku mimpi yang aku pergi kat rumah tu. Lepas tu aku macam tiba-tiba aku dah pindah. Faham tak? Tiba-tiba aku dah pindah kat situ. Lepas tu perempuan tu macam okey. Malam tu pula dia ada buat sesuatu benda tau. Aku dah ingat-ingat lupa lah mimpi tu. Tapi yang pasti membuatkan aku lebih tak nak kat rumah tu, sebab aku mimpi aku tengok perempuan tu memuja something. Aku dapat mimpi macam tu. Lepas tu aku terjaga. Waktu tu pukul 3 lebih kot. Dekat pukul 4 aku terjaga. Lepas tu aku macam terfikir. Tapi aku tak adalah macam menekankan benda-benda tu semua, sebab mimpi ni kan mainan tidur. Aku tahu benda tu. Cuma aku rasa tak berapa best. Lepas tu pagi tu nak pergi mandi. Masa aku pergi kat toilet yang aku pernah cerita sebelum ni, toilet hostel aku tu, tengah-tengah aku mandi macam kita, tiba-tiba aku dengar macam ada orang bisik kat telinga aku. Aku tak faham apa dia cakap, berbisik lah. Suara dia macam suara bisikan yang menyatakan sesuatu tapi tak berapa jelas. Lepas tu aku pun cepat, daripada aku dah lap-lap badan semua, keluar bawa tahu semua. Masa aku nak pergi jalan masuk bilik tu, okay, aku nak ambil baju aku dalam locker aku tu. Buka je, okay, ambil baju je tu, tiba-tiba aku ternampak muka perempuan tu lagi. Lepas tu tak ada, dia macam, dia muka dia macam mana, dia macam mana ada bunyi satu. Lepas tu aku terkejut, aku tutup locker tu. Lepas tu bila on the way nak pergi kelas tu, member aku terima mesej, perempuan tu tanya, macam mana, jadi tak duduk rumah tu. Lepas tu dia ada satu ayat tu, dia kata dia macam mengharapkan yang kita orang jadi stay kat situ, sebab memang ada orang lain nak sewa kat situ. Tapi dia kata dia lebih prefer untuk bagi kita orang. Dia macam, kenapa tu? Pelik kan. Hari seterusnya kita orang cari lagi rumah sewa dekat area Pandan Jaya yang tempat aku tinggal tu. Jumpalah satu rumah ni. Rumah ni sebenarnya asalnya uncle tu, dia rumah Cina tau. Asalnya uncle tu dia letak barang-barang kereta, barang-barang minyak apa semua. Rumah tu memang buruk sangat-sangat and kotor sangat-sangat. Tapi bila kita orang tanya, ada tak uncle, ada tak rumah-rumah sewa kat sini? Rupanya uncle ni macam kira macam bos lah. Dia macam besar juga kat situ. Dia ada sewa-sewa kereta, dia ada sewa rumah. Dia sebenarnya rumah tu dia tak nak sewa, tapi bila kita orang tanya,
sebenarnya dia ada cakap kalau betul-betul nak, dia nak bagi sewa rumah tu, and then dia akan clean semua barang-barang semua. Lepas tu aku cakap okey, tengok berapa bilik, 3 bilik semua-semua. Okey, bincang-bincang dia pun setuju untuk nak sewa rumah tu, cuma ambil masa sikit sebab dia nak clean apa semua. Kita orang pun proceed. Aku rasa macam sewa dia pun murah, and then aku dengan kawan aku macam deal okey, kita proceed yang ni sebab rumah sewa kosong. So kita boleh tarik siapa-siapa yang nak tinggal kita. Tak perlu share dengan orang yang kita tak kenal. Okey, lepas tu kira ada deal lah. Maksudnya aku dengan kawan aku setuju nak duduk rumah tu. Tapi aku tak masuk dia, just tengok daripada luar lah. Aku tak tahulah rumah tu keadaan macam mana dalam dia. Lepas tu balik. Nak balik tu macam aku dengan kawan aku ni macam fikirlah nak cari siapa lagi yang duduk sekalian, sebab 2 orang je satu rumah besar. Masa tu deposit pun boleh tahan juga kan. So fikir, sebelum nak fikir tu tiba-tiba kawan aku cakap dia terima mesej lagi daripada perempuan yang aku cakap tu. Dia tanya, dia macam mendesak pun ada tau. Ayat dia tu aku tak ingat exactly apa yang dia hantar. Cumanya ada yang membuatkan aku ingat tu, yang membuatkan aku pandang kawan aku pandang aku. Lepas tu kan dia macam cakap macam ni, dia mengharapkan sangat kita terima. Dia kata gitu sebab dia dah bagi harga yang baik. Lepas tu dia kata memang sesuai untuk orang perempuan Islam duduk kat sini. Lepas tu aku macam, masa tu aku macam tak apa-apa fikir panjang, tapi aku cuma terdetik satu, kenapa kalau betul lah dia ni sesuatu yang pelik-pelik, kenapa dia nak ada perempuan Islam dekat dalam rumah dia? Tapi aku tak cakap dia tak Islam. Aku confused. Keadaan dia jadi berbeza macam tu lah. Cuma yang membuatkan aku lagi tak faham, malam yang sama, hari lepas aku dah jumpa rumah kat Padang Jaya tu, aku mimpi lagi perempuan tu. Tapi mimpi tu berbeza, di mana aku terperangkap di tengah-tengah kawasan rumah. Dia kejar aku. Lepas tu ada satu burung gagak hitam terbang kejar juga aku masa tu. Cuma dia macam menjerit. Dia macam menjerit satu perkataan aku tak ingat, nak buat bunyi pun tak ingat. Macam menyuruh aku untuk ikut apa kehendak tu. Tapi itu sekadar mimpi lah. Walaupun ini mimpi, sebenarnya kadang-kadang ada juga mimpi-mimpi yang membuatkan itu adalah kebenaran di dunia nyata. Maksudnya ada terkait lah serba sedikit dengan mimpi tu. Tapi tak semua lah. Selalunya mimpi ni mainan tidur. Dan aku pun faham benda tu, dan aku pun memang pegang lah ayat tu. Cuma bila dapat mimpi tu 3 hari berturut-turut, aku rasa macam something wrong. And aku beritahu kat mak aku masa tu. Lepas tu mak aku cakap, banyakkan solat, mengaji je. Okay, abaikan je benda tu. Proceed je rumah yang kamu dah berminat tu. Tak payah ada terkait dengan orang lain. Sewa dengan kawan-kawan sendiri je. Lepas tu aku pun cakap, okay. Lepas pada tu fokus solat, doa, mohon pada Allah supaya dijauhi perkara-perkara macam tu. Alhamdulillah tak ada. Cuma last perempuan tu ada check, kawan aku tak silap, dia ada cakap satu ayat tau. Dia macam tak puas hati macam mana. Dia cakap macam bila kita dah tengok tu semua tiba-tiba tak jadi, macam tak best macam mana, tak adalah ayat kiasan dia tu. Atau aku macam kawan aku, pahal dia macam beria sangat nak suruh kita sewa kat bilik dia tu. Kat situ lah jadi tanya-tanya. Kisah masa aku awal masuk kat rumah Padang Jaya tu, lepas je uncle tu bagi tahu rumah tu dah boleh masuk, yang masuk dulu kawan aku tau. Sebab masa tu tengah cuti SEM, aku tak ada kat situ, aku beli Cameron. Lepas tu dia lah dulu ambil kunci, and dia yang duduk dulu sebab dia kerja dekat sana masa tengah cuti SEM tu. So aku ni kira macam masuk orang kedua masuk lah lepas rumah tu dah direnovate, dah cuci apa semua kan. Hari yang aku balik tu, aku tengok rumah semua memang bersih lah. Uncle tu memang buat betul-betul cantik apa semua. Masalahnya rumah tu dia macam ada satu benda yang tak keluar-keluar dekat bahagian ruang tamu tu. Dia betul-betul dekat pintu. Dia ada satu macam, dia bukanlah betul-betul macam lembaga tau, tapi dia macam nampak macam patung, tapi dia bergerak. Faham tak apa yang aku maksudkan? Dia macam, aku bukan nak kutuk, aku bukan nak kaitkan agama-agama ke apa tau dekat sini. Cuma aku nak ceritakan, dia ada satu lembaga yang berbentuk patung besar tetapi dia hidup. Faham? Tak apa, kalau tak faham apa, korang buat faham je lah. Okay? Dia memang ada kat situ. Dia akan ada pada waktu malam lepas maghrib dengan pukul 2 pagi ke atas. Biasanya dia akan ada time-time macam tu. Dan dia jarang-jarang lah ada waktu siang. Lepas tu kan, kita orang tak tahu, macam adalah beberapa perkara-perkara yang berlaku kat situ. Macam kena gangguan, tarik selimut lah, apa semua bunyi, dengar suara tangisan, pintu cermin bilik kena ni, tingkap bilik kita orang ada macam orang cakap, ketuk, apa semua bunyi-bunyi yang normal, yang dah biasa hadap.
tu tak jadi masalah lagi. Tapi bila jadi masalah di mana macam makanan tu cepat basi kalau letak kat ruang tamu tu tau. Makanan tu cepat basi kadang-kadang kan, benda-benda yang kita orang dah susun-susun macam terusik. Tapi aku tak tahu perkara ni orang lain yang duduk kat rumah tu lalui juga ke tak. Yang pasti aku lalui dan aku tak cerita pun kat housemate aku yang lain sebab aku takut dia orang tak nak duduk situ. Cuma peristiwa-peristiwa macam ni kerap terjadi dan sehinggakan satu hari tu member aku ke ataupun siapa ke yang beritahu kat aku tak ingat, dia bagi tahu dekat luar rumah tu memang ada rupanya uncle tu selalu semayang kat situ. Dia ada satu tempat warna merah yang untuk disemayang kan. Jadi aku baru tahu sebab sebelum ni memang kita orang rutin, kita orang harian, kita orang pergi kelas apa semua lalu kat pintu belakang dapur tau. Kita orang tak lalu pintu depan. Sebenarnya pintu depan tu adalah pintu utama di mana berdepan dengan rumah-rumah jiran lain. Tapi sebab rumah kita orang tu bawah sekali, memang di belah belakang je kita orang keluar masuk. Memang aku tak tahu langsung pasal tempat semayang uncle tu tau. Uncle ni Chinese. Jadi aku macam terfikir kan, oh patutlah, maknanya orang kat luar sana pun ingat kita orang yang duduk rumah tu, kita orang ni Chinese, kita orang bukan Melayu yang duduk rumah tu tau. Tapi yelah sebab kita sewa rumah orang kan, atas sebab apa pula kita nak tarik apa semua. Jadi bagi kita orang macam tak apalah, tak ada nak buat apa pun sebab tu rumah dia. So anggap sahajalah tak ada apa-apa. Tapi memang dia selalu semayang kat situ lah. Kiranya itu adalah tempat semayang yang aktif lah. Lepas tu barulah aku tahu patutlah bunyi-bunyi apa semua-semua tu kan mungkin datang daripada luar ke. Selebihnya tu aku tak pasti kesahihan dia, tapi rumah tu memang something wrong. And dekat dapur pun mudah benda keluar masuk sebab dapur kita orang tu atas tu dia macam jaring-jaring, dia macam open. Dia tak betul-betul dapur yang tertutup. So tak heranlah benda-benda tu macam tu ada. Rumah Pandan Jaya tu dekat bilik yang aku duduk tu dia macam pelik sikit. Aku pernah kena kacau. Macam aku ada satu rak buku tau, sebab aku suka simpan buku-buku aku. Kadang-kadang buku diary aku pun semua aku suka simpan kat situ tau. Kau tengah tidur, okay, tak ada buat apa-apa, memang tidur, tiba-tiba bunyi macam buku. Kau tahu tak bila kau tarik buku dekat almari macam mana? Bunyi macam tu. Tapi tak ada nampak siapa-siapa. Tiba-tiba buku kau dah terkeluar. Aku pernah kena macam tu. Dan juga aku pernah perfume aku terjatuh, dia bergerak. Bukan dia bergerak sendiri macam mana tau, aku tak nampak tau benda apa. Sebab masa dekat dalam rumah tu biasanya kalau ada lembaga ataupun jemaah apa-apa aku akan nampak terus. Tapi masa tu perfume tu kan dia macam pelik. Aku letak tengah-tengah, dia bergerak, dia berpusing seolah-olah macam ada orang pusing dia macam tu. Lepas tu dia terus jatuh pecah. Lepas tu aku pernah juga terjadi di mana bila aku letak gantung towel aku dekat satu tempat, tiba-tiba beralih ke tempat lain. Benda-benda macam tu biasalah terjadi dekat bilik tu. Dan ada satu hari tu aku tak tahulah kisah apa yang terjadi pada mulanya. Benda tu memang kacau dan dia marah sangat-sangat sehingga kan bila aku nak tidur tu selimut tertarik, memang dia rentak kuat gila. Lepas tu dia jatuhkan deodoran aku, dia bergerak macam tu, kipas tiba-tiba turn off sedangkan kau turn on. Dia macam seolah-olah nak menyatakan dia marah. Aku tak tahu kenapa. Lepas tu aku macam buat tak tahu lagi. Aku cuma aku baca doa, aku baca ayat kursi masa tu. Lepas tu aku cakap kat dia, lepas aku baca tu aku cakap, ya Allah tolonglah jangan ganggu aku. Aku tak ganggu kau pun. Aku cakap macam tu. Aku ingat gaya aku cakap macam tu kan. Lepas tu benda tu senyap sekejap. Dia macam suasana pun macam tiba-tiba mula-mula tu dia rasa macam meremang. Aku rasa macam tak selesa. Tapi aku tak nampak tau dia. Dia memang tak jelmakan diri dia. Mungkin dia kacau daripada jauh ke, wallahualam. Memang aku rasa tak selesa. Aku tahu dia ada tapi dia tak tunjuk diri dia. Lepas tu bila aku dah cakap macam tu, jangan kacau aku tak ganggu kau kan, apa semua, dia terus hilang. Keadaan tu macam tiba-tiba aku rasa macam lega. Tak ada rasa macam awkward sangat. Lepas tu esok tu lah pula peristiwa member rumah aku ni masa tu dah ada beberapa orang lah. Masa tu dia cakap macam ni, kat luar tu ada macam tempat semayang ni tau, kita orang dah cuba nak cabut tapi tak boleh. Lepas tu aku cakap, ya Allah kenapa cabut, memang tak boleh buat apa pun, kita kan sewa rumah uncle tu, so biar je lah. Macam benda tu tak, macam mana aku nak cakap, aku bukan nak kata benda tu tak efek. Sebab kita agama lain-lain berbeza, cara semayang pun lain-lain berbeza kan. Tapi kita satu je lah yang aku mampu nasihat kat sini. Walaupun aku rasa nasihat aku ni tak berguna dan aku rasa macam tak selayaknya aku beri nasihat kat korang, tapi aku just nak cakap based on apa yang aku lalui. Macam ni, kita memang berbeza agama, cara kita semayang pun lain-lain. Tapi kita kena ada satu perkara iaitu respect orang lain. Faham aku mungkin pada malam yang aku diganggu teruk tu sebabkan member-member aku tu cuba nak cabut benda tu. Sebab okay, kita sewa rumah orang, lepas tu kau nak buat macam rumah bapak kau punya.
tak boleh lah macam tu kan. So aku pelajari satu benda daripada situ, ialah kita kena respect. Walaupun kita, bukanlah bererti kita respect tu kita agungkan agama lain, tidak. Maksud aku, kita tak boleh macam rasa macam ni salah ni, kalau tidak kau tak kita sembahyang langsung tak diterima Allah apa semua-semua ya. Dia tak boleh jadi isu macam tu. Sebab yang kes jadi member nak cabut tu kes macam tu lah. Dia macam dia petikai lah, macam mana nak solat kan kalau dah benda tu ada kat situ. So macam nak minta tolong uncle tu pun, sebab benda ni berkait dengan agama kita. So benda ni memang tak boleh nak cakap. Jadi pengalaman aku lalui seperti itu. Tapi yang ke depan taklah aku suruh korang ikut bulat-bulat apa yang aku lalui ni. Cuma aku nak cakap salah satu sebab benda tu marah dan ganggu pun adalah sebab itu. Mungkin itu yang datang tu adalah daripada belah sana tu. Faham tak aku sampaikan? Kira macam korang menggoyahkan rumah dia. Cukup sekadar kau solat kerana Allah, kau buat beribadat kerana Allah, kau hanya fokus pada satu tempat di mana ke apa semua tu, kita letak tepi dulu sebab kita memang tak ada pilihan. Salah satu sebabnya adalah kerana kita kacau tempat dia. Okay, sebenarnya boleh je buat tak tahu. Sebab bukanlah macam kalau aku tak tahu, aku tak arif benda ni, aku tak tahulah kesahihan dia macam mana. Cuma aku nak beritahukan dalam keadaan itu, bagi aku tak jadi isu pun. Sebab bila sebelum kejadian tu kan, aku macam mengaji, aku solat, aku tak ada kena kacau. Maksudnya kalau macam aku mengaji pun tak ada pun macam seolah-olah ada benda mengacau supaya aku stop mengaji. Kira dia tak nak dengar ke, ataupun dia kepanasan sebab dengar aku mengaji ke apa ke. Tak ada peristiwa sebegitu. Seperti mana macam dalam filem tu apa semua kan. Benda tu tak jadi kat aku. Mungkin pernah jadi kat orang lain, tapi yang dekat aku tak. Mungkin juga benda yang duduk rumah tu, dia sekadar duduk macam tu je, dia tidak mengganggu. Boleh jadi macam tu. Tapi peristiwa yang aku kena kacau teruk tu pada waktu bila mana lepas kejadian yang member aku cerita balik, dia try untuk buka tempat semayang tu. Itulah salah satu puncanya aku rasa. Rumah sewa tu memang banyak kisah, tapi kisahnya biasanya aku dah cerita kat korang, dan cerita dia, gangguan dia sebegitu sahaja. Dan terjadi satu peristiwa bila mana aku duduk rumah sewa dengan kakak aku dekat Cameron. Okay, rumah tu sebenarnya kalau nak ikutkan kisahnya memang ada. Daripada awal aku masuk pun memang ada benda. Dan benda tu adalah benda yang memang dihuni. Aku tak tahu sama ada orang lain punya ke apa, tapi memang ada. Dan hari-hari memang aku nampak dia baik siang ataupun malam. Lepas tu benda tu jadi lagi teruk bila ada satu perkara di mana kakak aku kena tahu. Macam korang tahu yang video sebelum ni, kakak aku itulah, dia mungkinlah ada musuh ke, aku tak tahulah apa yang berlaku dia, pada dia sebelum aku datang kat duduk sekali dengan dia. Ada satu peristiwa tu yang sangat-sangat teruk. Dia mengganggu gila-gila tau. Masa tu kakak aku pergi bercuti, so tinggal aku je. And then aku masa tu kerja. Kita orang kira macam kita orang duduk situ, kita tak duduk rumah parents lah. Lepas tu ada satu hari tu, satu malam tu, aku tengah solat. Masa tu aku ingat lagi, aku solat isyak tak silap aku. Lepas tu awal tu aku baru balik kerja. Lepas tu aku dah mandi apa semua aku nak solat lah. Masa aku nak solat tu, tengah-tengah aku baca surah An-Nas tu kan, tiba-tiba dia ajuk balik. Masa tu memang aku sangat-sangat meremah. Sebab aku ni jenis aku macam tak boleh tau kalau suara-suara ni. Kau bayangkan bila aku cakap Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lepas tu ada ajukan dia tu macam Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Suara dia macam tu. But that time aku terus je solat. Aku dah dengar, memang aku dah takut. Aku dah rasa dah keberadaan dia kat sebelah, tapi aku tak toleh. Aku teruskan je. Walaupun aku tahu ada beberapa ayat aku, apa surah yang aku baca tu mungkin ada kesilapan sebab aku terlalu nervous, tapi aku teruskan juga solat aku. Dan sampai akhir, bila tayat akhir, salam, beri salam dua-dua tu, aku tak nampak apa-apa sebelah aku. Tapi masa aku solat tu, tipu lah, korang tak sedar walaupun korang tengah solat. Tengah solat pun korang boleh rasakan keberadaan benda ataupun pergerakan sesuatu benda kiri kanan korang. Masa tu memang aku sangat-sangat meremang. Tapi masa peristiwa dekat rumah tu yang terjadi dengan kakak aku tu memang teruk. Dan aku yakin benda tu dihantar oleh orang. Sebab ada satu hari tu kakak aku panggil seorang ustaz ni untuk macam baca-baca, lepas tu pagar habis keliling rumah apa semua. Benda tu tak masuk tau masa tu. Dia dekat luar beranda bilik kita orang. Bilik kita orang ada beranda, so dia duduk kat luar tu. Dia tak masuk, tapi memang ada. Kadang-kadang tak ada angin pun pintu tu bergegar-gegar seolah-olah macam dia nak masuk. Dan pernah juga bunyi macam nafas yang terlalu laju. Macam tu kot. Yang tu yang aku lalui. Dan pernah masa kakak aku tak ada kat rumah, aku je duduk dalam bilik tu, aku tengah buat video. Masa tu aku tak on lagi YouTube apa semua ni. Aku memang rajin buat video story dekat Facebook, Instagram macam tu lah lebih kurang. So
Tengah-tengah aku rakam macam ni, tiba-tiba kan barang kat atas almari tu jatuh macam betul-betul orang baling hempas. Pum, aku terus terkejut. Memang adalah terangkan video tu, tapi video tu aku dah tak simpan dah sebab aku terlalu takut. Lepas tu bila dia jatuhkan barang dia tu, aku terus terkali. Lepas tu aku tak nampak tau kewujudan dia, tapi aku faham dia boleh bergerakkan daripada jauh. Yang aku tahulah makhluk ni, aku tak tahu macam mana keadaan dia, tapi tak ada apa yang mustahil kalau Allah memang izinkan. Dia ada kelebihan sebegitu. Dia duduk kat luar beranda tu, tapi dia boleh jatuhkan barang dalam bilik tu. Dia memang mengacau tau. Kadang-kadang air aku, macam aku biar je kat situ, macam tu contohlah air manis ke apa kan, air tu surut. Masa tu aku duduk seorang-seorang. Dia akan kacau bila aku duduk seorang-seorang ataupun kakak aku duduk seorang-seorang. So kalau kakak aku duduk seorang-seorang, kalau aku tak ada, dia tak akan tidur bilik tu. Dia akan tidur bilik dengan kawan lain. Nasihat aku simple saja. Anggaplah ini sebagai nasihat orang yang pernah pengalaman benda-benda macam ni. Aku tak boleh nak bagi nasihat yang gempak sebab aku bukan ustazah. Cuma aku mampu cakap sekiranya korang sewa kat mana-mana tempat, rumah orang lain, first thing first, tak kisah owner dia Cina ke, India ke, Melayu ke, apa ke, korang kena respect itu orang punya, okay? Jangan gatal sangat tangan nak sentuh-sentuh, mengacau-ngacau barang-barang orang, okay? Kalau tak ada izin dan tuan dia pun tak cakap apa-apa, jangan menggatal. Kalau dia kata dia sewa rumah tu, dia lock satu bilik, jangan buka bilik tu, jangan gatal untuk buka. Kalau dia kata jangan buat perkara-perkara yang tak elok, jangan bawa masuk lelaki, jangan buat perkara macam tu. Okay, itu first. Lepas tu, barang-barang dalam rumah tu jangan guna sesuka hati. Maksudnya kan, kalau boleh, kalau korang dapat sewa rumah yang kosong, tak ada perabot, itu lagi better daripada ada perabot. Sebab kadang-kadang kau tak tahu sejarah perabot dia tau. Macam aku ada satu peristiwa juga tau sebenarnya. Ada satu perabot ni beli pre-loved item tau. And then barang tu dia ada masalah. Cuma aku tak nak cerita kat sini, itu hal personal dan aku tak nak buka cerita tu. Cuma nak ceritakan barang-barang yang milik orang lain dan dia jual kat korang, ataupun barang-barang milik orang lain dia suruh guna dekat dalam rumah sewa ke apa ke, kena hati-hati. Sebab di antara barang-barang tu boleh jadi kisah di sebelumnya, ataupun boleh jadi barang-barang tu jugalah sumber pertama yang membuatkan korang terganggu. Faham tak apa yang aku sampaikan ni? And the most important is korang kena baca doa, kena pagar rumah tu, okay? Betul-betul buat solat hajat, betul-betul minta, mohon pada Allah semoga terlindung, dijauhi daripada perkara-perkara mungkar, dapat hidup dengan aman damai di rumah tu. Kena buat benda tu, okay? Sebab itulah orang bila masuk rumah, dia akan buat macam tu, dia akan buat baca doa. Bukan kata orang Islam je, agama lain pun sama juga. Dia orang akan pray for something tau, untuk orang kata apa, doa masuk rumah baru ke, tak kisah rumah baru ke, rumah sewa ke, even rumah orang korang sewa pun, halnya untuk sewa beberapa bulan pun, kena baca doa. Sebab kita tak tahu cerita di sebalik rumah tu. Dan juga kalau korang nak tahu, sebenarnya dekat rumah pun boleh meninggalkan sesuatu benda tau, untuk diganggu sesuatu benda. Yang faham je faham. Okay guys, itu saja sedikit cerita yang aku dapat kongsikan tentang rumah sewa. Aku akan continue lagi cerita. Ada lagi cerita tentang rumah sewa yang aku tak share kat sini, tapi sebab bateri aku dah low, aku akan continue di video yang akan datang. Sekiranya ada kesilapan di dalam perbicaraan aku, salah dan silap aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk sekali kekurangan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.